Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Akhirnya berita baik kepada rakyat Sabah dan seluruh Malaysia. Akhirnya TYT Sabah telah dilantik dan telah diputuskan, telah dimuktamadkan hari ini. Rasmi daripada utusan Malaysia, Tun Juhar dilantik semula TYT Sabah. Angkat sumpah hari ini. Berita 23 Desember, Tun Juhar Mahiruddin akan meneruskan khidmat sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sabah untuk penggal keempat dan dijadwal mengangkat sumpah di Istana Negara. Ini satu berita baik kepada rakyat Malaysia dan berita terkini yang baik diterima rakyat Malaysia daripada Istana Negara. Jadi sebelum kita meneruskan isu hangat pada hari ini, saya meminta jasa baik dan kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe, like dan share video ini supaya rakyat Malaysia tahu ada channel tentang politik di Malaysia dan isu-isu terkini. Oke, baik tuan-tuan dan puan-puan semua. Pelantikan itu sekaligus menyaksikan Tun Juhar yang berumur 65 tahun memegang jawatan berkenaan lebih 10 tahun sejak dilantik pada 1 Januari 2011. Utusan Malaysia juga difahamkan istiadat itu akan berlangsung di singgasana kecil Istana Negara. Tun Juhar dilantik sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sabah ke-10 menggantikan Tun Ahmad Shah Abdullah. Tun Juhar yang berkelulusan ijazah sarjana muda undang-undang dari Wolverhampton Polytechnic, England, pernah menyandang jawatan Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri ataupun DUN Sabah pada tahun 2002 hingga 2010 dan juga timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat dari 1990 hingga 1999. Ini merupakan satu lagi lakaran sejarah terbesar di Malaysia. Pada 28 September yang lalu, Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun Sabah ataupun KDCA mencadangkan nama bekas Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan sebagai pengganti Tun Juhar yang akan menamatkan penggalnya. Pada September 2020, bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman juga pernah disebut-sebut bakal dilantik Yang di-Pertuan Negeri selepas tidak bertanding dalam PRN Sabah. DUN Sabah juga sebelum ini meluluskan pindaan rang undang-undang. DUN Sabah meluluskan pindaan RUU Perlembagaan Negeri Sabah bagi menghapuskan tempoh perkhidmatan Yang di-Pertuan Negeri Sabah yang sebelum ini dihadkan kepada dua penggal. Menurut Perlembagaan Sabah, pelantikan Yang di-Pertuan Negeri adalah selama 4 tahun, akan tetapi boleh dipanjangkan mengikut kesesuaian, termasuk boleh disingkirkan dengan majoriti 2/3 DUN dan dipersetujui oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan pada tahun 2018, Musa Aman telah memfailkan saman terhadap Tun Juhar dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal ketika itu bagi mendapatkan pengisytiharan bahawa beliau kekal sebagai Ketua Menteri yang sah. Rupanya satu sejarah pada tahun 2018 di mana Musa Aman telah membuat satu tindakan yang mengejutkan kepada Syafiq Abdal dan juga Tun Juhar, di mana Tun Juhar adalah pada hari ini dilantik semula TYT Sabah yang sudah mengangkat sumpah hari ini. Pada tahun 2018 kita imbas kembali Musa Aman telah memfailkan saman terhadap Tun Juhar dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal ketika itu bagi mendapatkan pengisytiharan bahawa beliau kekal sebagai Ketua Menteri yang sah. Sumber berita hari ini daripada Utusan Malaysia. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik di Malaysia. Oke, baik tuan-tuan dan puan-puan semua, satu berita baik yang saya nak kongsi dan juga berita mengejutkan yang saya nak kongsi berlaku kepada Perdana Menteri Malaysia ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim selesai beliau solat Jumaat. Okey. Satu kejadian yang sangat mengejutkan yang saya nak kongsi dengan kamu. Tapi sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini, saya meminta jasa baik kerjasama tuan-tuan dan puan-puan
kepada saudara-saudara semua untuk tekan butang subscribe. Bantu saya untuk kembangkan lagi channel ini. Terima kasih semua. Kamu semua sangat hebat. Oke, baik tuan-tuan semua. Sebenarnya tidak ada perkara buruk pun berlaku. Cuma saya nak kongsi di peluang ini untuk kongsi kepada seluruh rakyat Malaysia kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang tular baru-baru ini nih tak dapat menahan diri, impres. Itulah yang tular baru-baru ini sejak kemarin, sejak beberapa hari lalu di Twitter, di Facebook, di WhatsApp dan segala macam media sosial. Hari ini daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tengah hari tadi saya sholat Jumaat di Masjid Saidina Uthman bersama warga Bandar Tun Razak Kuala Lumpur. Sebelum itu makan tengah hari di Medan Selera Permaisuri. Alhamdulillah. Apa yang saya nak kongsi dengan kamu? Komen-komen daripada netizen, komen-komen daripada rakyat Malaysia, khususnya penyokong tegar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada yang kata pendekatan terbaik untuk meraih sokongan dalam kepercayaan rakyat. Ada yang kata saya akui Datuk Seri yang saya gagal menahan diri dari kagum dengan energi Datuk Seri ke sana kemari lain-lain negeri dalam sehari. Ada yang kata Alhamdulillah, may Allah bless you and long life of good Prime Minister and helping hand of all peoples, keep on justice. Ada yang kata mohon esok Perdana Menteri bagi Chan geng menahan diri berehat bersempena hari Natal. Geng menahan diri, cabang Rembia dengar cerita daramai tempas dari last week tahan diri. Ada yang kata PM berjiwa rakyat, hidup Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi banyak komen. Ada yang kata I love PH, lagi-lagi kalau jatuh hari Isnin, Ahad, Jumaat, panjang sikit cuti, tiba. Jadi memang banyak komen-komen yang mencuit hati. Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, Twitternya apa sahaja yang Datuk Seri Anwar Ibrahim post di laman Twitternya sudah pasti banyak netizen rakyat Malaysia akan melontarkan komen. Sudah pasti memang ada komen yang negatif, tetapi kita hanya melihat komen-komen positif daripada rakyat Malaysia. Ada yang kata penduduk nampak proud dengan kehadiran Perdana Menteri ke-10. Harap dapat memantapkan ketumbuhan ekonomi negara. Betul, ini satu harapan rakyat Malaysia. Ada yang kata, Dear our beloved Prime Minister, I think you need overlook into the merger of Celcom and DG. I think there is something that went wrong with the merger. Maybe involve personal interest at the back. Some people may know what will happen after the merger. Please check. Dear Datuk Seri Anwar Ibrahim, we need an official schedule of your weekly solat Jumaat tour. Supaya kita boleh standby solat kat mana you solat. Rupanya ada netizen komen ingin solat bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini sangat hebat. Ini pembawaan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Netizen rakyat Malaysia nampaknya semakin hari semakin suka dengan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seeloknya tidak disclose info schedule lokasi PM. Very sensitive. Dikhawatirkan kalau semua orang tahu, takut ada yang jahat merancang untuk buat sesuatu. Betul juga. Sebagai Perdana Menteri kita tahu privacy, security, keselamatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10 adalah terpenting. Jadi tuan-tuan semua, apa komen Anda? Rupanya banyak yang suka dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan saya boleh cakap ini adalah kemenangan bagi Perdana Menteri Malaysia dan kita harap konsistenlah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membawa Malaysia ke arah yang lebih maju lagi. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik daripada channel ini.